Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tamu-tamunya marilah kita sama-sama merafakkan syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmatnya kita pada malam ini sama-sama dapat berada di surau, kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Dan Alhamdulillah kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai amal-amal soleh. Kerana sesungguhnya amal-amal soleh itulah yang akan menjadi teman-teman kita ketika mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada suatu masa yang telah ditetapkan kelak. Baik, tuan-tuan dan jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Yang bermaksud sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu dan di sisi Allah pahala yang besar. Baik, tuan-tuan dan jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita berkenaan dengan bab faraid, yaitu hukum hakam, pengiraan hukum hakam yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mati dan juga waris-waris yang layak serta kadar-kadar yang layak diperolehi oleh waris-waris tersebutlah. Baik, bercerita tentang ilmu faraid ini tuan-tuan ataupun faraid ini, kita kena membezakan antara tiga perkara lah, antara faraid, antara wasiat dan hibah. Dia tiga perkara yang berasingan tetapi dia ada kait mengait antara satu sama lain. Okey, baik. Apabila kita bercerita tentang faraid, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11
ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-176, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mendetailkan secara terperinci waris-waris yang layak untuk memperolehi harta peninggalan si mati, dan juga kadar yang mereka layak untuk memperolehi. Kadar yang layak mereka peroleh itu kalau di dalam Quran Allah sebut dalam bentuk pecahan, sama ada 1/2, sama ada 1/3, sama ada 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Itu yang Allah sebut nombor pecahan. Dan juga apa yang disebut dalam Quran disebut sebagai asobah, iaitu baki. Baki itu maksudnya apa tuan-tuan? Waris yang layak mendapat baki tetapi jumlahnya tak tahu sebab dia baki. Maksudnya golongan yang mula-mula sekali akan mendapat harta yang ditinggalkan oleh si mati ini adalah golongan yang mana mereka ini disebut oleh Allah dalam Quran. Contohnya anak perempuan, isteri, bapa, suami, adik-beradik lelaki kandung, adik-beradik perempuan kandung, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik perempuan sebapa, adik-beradik lelaki seibu, adik-beradik perempuan seibu, datuk, nenek, itu antara cucu perempuan. Itu yang disebut di dalam Al-Quran dan juga yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Kalau nenek perempuan tu dalam Quran tak sebut, tapi disebut di dalam hadis. Baik, itu yang dikatakan faraid. Dan faraid ini tuan-tuan, berlakunya bila? Berlakunya selepas orang tu mati. Apabila berlaku selepas seseorang tu mati, tuan-tuan, barulah hukum faraid berjalan. Dan apabila si mati tadi itu tidak mempunyai yang dokumen yang dikatakan wasiat ataupun hibah, tuan-tuan, maka faraid berjalan secara mutlak. Maksudnya tanpa perlu mengikut hasrat si mati lah. Maksudnya dia akan ikut hukum yang dikatakan hukum faraid itu secara mutlak 100%. Yang tu waris-waris tak boleh dakwa-dakwi lah. Suka tak suka terima. Itu hukum Allah. Itu yang dikatakan faraid. Tetapi tuan-tuan, apabila kita sebelum kita mati, waktu kita hidup, kita membuat wasiat, contoh. Ataupun kita membuat hibah, tuan-tuan, contoh. Jadi apabila kita meninggal dunia, tuan-tuan, sebelum kita harta yang ditinggalkan oleh si mati itu diberikan kepada waris-waris, maka wasiat yang kita buat tu akan dilaksanakan dahulu. Yusi biha audain. Tunaikanlah wasiatnya dan juga selesaikanlah hutang-hutangnya, iaitu nya tu kembali kepada si mati. Contoh, kalau kita buat wasiat lah ni contoh. Waktu wasiat, apa makna wasiat ni tuan-tuan? Hasrat kita. Bagaimana kita apabila kita esok mati, tuan-tuan, kita merancang harta yang kita ada ni, kita nak buat macam mana? Mungkin kita nak berikan kepada sebahagian kecilnya kita nak infakkan, contoh. Kita nak buatkan amal jariah, contohnya. Kita nak sedekahkan, contohnya. Kita nak infak. Waktu kita hidup, kedekut nak infak. Sebab harta tu depan mata, sayang. Jadi, kita nak infak tu bila? Ketika mana kita dah mati dah.
Kita dah mati dah tak sayang dah harta dah sebab kita dah mati dah. Jadi orang yang hidup dia akan melaksanakan hasrat kita tadi tu. Jadi yang kita nak infak yang untuk jadikan sebagai amal jariah tu dilaksanakan dulu, barulah bakinya akan pergi kepada faraid. Contoh. Ataupun dalam wasiat yang kita buat ni tuan-tuan, kita berhasrat memberi sebahagian kecil harta kita kepada siapa? Kepada orang yang tak ada dalam senarai waris. Siapa mereka yang tak ada dalam senarai waris? Contoh kita ada anak angkat. Kita ada anak angkat. Dialah yang jaga kita sampai mati tuan-tuan. Contohlah kan. Jadi apabila kita mati, anak angkat kita ni dapat tak harta yang kita tinggalkan? Langsung 1 sen pun tak dapat. Jadi macam mana nak pastikan anak angkat kita ni, yang kita dah anggap dia sebagai anak, yang kita pelihara daripada kecil, kadang-kadang dia lebih menyayangi kita daripada anak-anak kita sendiri menyayangi kita tuan-tuan. Jadi macam mana mereka boleh dapat ni, anak angkat ni? Sebab itu kena tulis dalam wasiat. Sebab apabila ditulis dalam wasiat, maka hukum pemberian kepada anak angkat itu, iaitu anak angkat ni adalah mereka yang bukan waris, mereka mendapat hak secara mutlak. Tak boleh dibantah oleh waris-waris yang lain. Sebab itu tuan-tuan, harta yang kita tinggalkan ni, hakikatnya 2/3 untuk waris, dan 1/3 tu untuk siapa-siapalah kita nak beri. Kita nak infakkan, kita nak beri pada yang bukan waris kita, ataupun kita ada cucu, tapi cucu tu tak layak. Cucu mesti dapat tak? Tak. Tidak semua cucu dapat. Kita ada cucu tuan-tuan. Kalau kita mati, siapa cucu yang layak dapat? Cucu perempuan daripada anak lelaki kita. Cucu lelaki daripada anak lelaki kita. Tapi kalau cucu lelaki atau cucu perempuan daripada anak perempuan kita, layak tak mereka dapat? Tak. Dan satu lagi, cucu yang mana bapaknya atau maknya mati dulu. Yang tu pun tak dapat juga. Jadi macam mana kita nak pastikan mereka ni untuk kelangsungan hidup? Kita buat dalam wasiat. Yang tu yang disebut sebagai wasiat wajibah namanya. Tu wasiat. Dan wasiat ni apabila kita buat waktu hidup, dia punya kuasanya bila? Selepas kita mati. Dan di antara kelebihan wasiat ni tuan-tuan apa dia? Antara kelebihan wasiat apa dia tuan-tuan? Kita melantik wasi ataupun orang yang akan mentadbir dan mengurus segala harta benda kita dan wasiat-wasiat kita supaya dapat dilaksanakan. Kalau tuan-tuan tak buat apa-apa langsung dokumen tuan-tuan, ini yang berlaku hari ini. Apa yang berlaku hari ini? Harta peninggalan, harta pusaka yang terbeku nilainya sekarang. Rasanya tahun lepas saya cerita 70 bilion. Sekarang dah 90 bilion dah tuan-tuan. Kenapa berlaku sedemikian? Kerana harta terbeku tu maksudnya apa tuan-tuan? Apabila tuan punya harta tu mati. Apabila tuan punya harta tu mati, segala harta yang namanya pemiliknya si mati tadi tu akan terbeku. Duit dalam bank tak boleh keluar. Tuan-tuan, kita mati hari ni, nanti dalam contohlah pukul 12.30 hari tadi kita mati. Petang, tuan-tuan cucuk kad ATM, dah habis dah. Dah kena blok, dah tak boleh dah. Buku akaun pun dah terbeku. Semua dah terbeku. Itu maksudnya harta yang terbeku. Sebab itu, harta yang terbeku tu macam mana kita nak cairkan? Kena mohon, hari ni orang kata mohon kuasa lah. Ambil kuasa untuk mengeluarkan harta-harta tersebut melalui proses yang dikatakan proses pembahagian harta pusaka.
Kenapa banyak sangat terbeku ni? Sebab hari ini ramai di kalangan orang kita ni tuan-tuan, apabila ada kematian, maka waris-waris buat tak tahu je. Alah tak apalah, bapa aku mati dah. Yang penting tanah ni kita adik-beradik boleh buat rumah, duduk je lah. Tiap-tiap tahun bayar cukai. Tanah pertanian, cukai 1 ekar RM36. Bayar je lah. Betul tuan-tuan? Itu yang biasa berlaku, betul kan? Itu. Setahun, okeylah. 2 tahun, 3 tahun, waris lapisan pertama mati, masuk lapisan yang kedua, masuk lapisan yang ketiga, dah cucu cicit pula. Barulah susah tuan-tuan waktu tu. Saya ada satu kes tuan-tuan dalam urusan pusaka ni, alhamdulillah dah selesai lah. Esok pagi dia ambil perintah dekat pejabat pusaka. Tuan-tuan tahu warisnya yang paling muda berapa umurnya? 76 tahun. Waris yang paling muda 76 tahun, yang paling tua dan yang masih hidup 98. Daripada 8 orang, 4 dah mati. Hari itu masa nak bicara tuan-tuan, lebih kurang warisnya duk kira-kira lebih kurang 2 bas lah kena datang. Sebab apa? Sikap kita lah. Alah ni kata, biarkanlah tak apalah. Yang penting kita dah buat rumah ni. Ni kau punya sana, ni aku punya, kau adik, kau kat sini. Buat je lah. Sekarang ni terfikir. Itu timbul, kenapa tuan-tuan timbul terfikir baru nak minta mohon kuasa. Kerana dia fikir, aku tak lama lagi nak mati. Aku dah pincin, duit tak ada. Aku nak jual tanah. Tapi tengok tanah, nama arwah bapaknya. Macam mana nak jual? Siapa nak beli? Ada tuan-tuan nak beli tanah? Ada tak tuan-tuan nak beli tanah, tapi pembeli tu ada kat kubur? Boleh tak berlaku transaksi? Tak boleh. Jadi, dari segi konsep tuan-tuan, apabila harta terbeku tadi, contoh aset dalam bentuk aset tanah, jadi harta tersebut tidak bernilai. Sebab tuan-tuan tak boleh nak buat transaksi. Habis. Apabila sahabat ni dah selesai ni, wak ni kata, alhamdulillah. Ustaz, berapa agak-agak nilai tanah? Mana saya tahu, tanyalah pun bahagian penilaian. Tapi kalau setakat suku ekar ni, kalau Wak Haji nak jual, letaklah dalam 300,000 insyaAllah. Bolehlah untuk bekalan sampai mati. Itu. Jadi ini realiti yang berlaku hari ini tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang sebab apa? Sebab kita kadang ambil mudah. Itu kena wasiat lah. Kalau tuan-tuan, maksudnya pesanan. Tujuan wasiat apa? Nak apa? Supaya harta kita tadi yang terbeku tadi boleh dicairkan dengan cepat. Itu wasiat lah. Okey, yang seterusnya apa tuan-tuan? Hibah. Hibah ni apa? Pemberian. Waktu hidup. Pemberian waktu hidup. Biasanya kalau hibah ni tuan-tuan, biasanya ayah dia akan beri kepada anak-anak. Contohlah yang banyak saya jumpa kes tuan-tuan, dia sebab nak beri pada anak-anak dalam bentuk sama rata. Dia kasihlah secara hibah. Ataupun yang tak ada anak lelaki, dia tak nak hartanya jatuh pada adik-beradik dia. Sebab anaknya semua perempuan, dia tak ada waris lelaki tuan-tuan. Kalau ikut hukum faraid, anak-anak perempuan tak dapat nak menghabiskan. Kalau anak perempuan 3-4 orang, dia hanya akan dapat 2/3 saja. 2/3. Jadi bakinya bagaimana? Bakinya pergi adik-beradik si mati. Kalau adik-beradik si mati tak ada, pergi kepada sepupu yang paling hujung sekali, sepupu si mati. Kalau sepupu si mati tak ada tuan-tuan, pergi mana? Baitul Mal. Itu. Jadi nak mengelakkan supaya sampai ke situ tuan-tuan, ramai yang buat hibah. Sebab harta yang sudah dihibahkan tuan-tuan, dia tak keluar daripada hukum faraid. Maksudnya apa?
esok harta, contoh kita ada 5 harta. 4 daripada hartanya kita dah buat hibah dah. 1 dia tertikal. Esok apabila berlakunya pusaka berjalan yang belum dihibahkan tadi tu, dia akan ikut hukum faraid. Yang 4 ni ikut hukum hibah. Itu prosesnya lah. Dia memudahkan sebenarnya. Memudahkan. Baik, apa pun tuan-tuan, rancanglah yang sebaik mungkin. Kita tak nak banyak kes lah. Tak tahulah dekat Meru, saya tak berapa tahu sangat. Tapi kalau kat Bukit Kapar tuan-tuan, banyak kes lah. Disebabkan faraid, apa dia? Sebabkan harta pusaka, adik-beradik bergaduh, putus hubungan silaturahim. Banyak berlaku. Sebab tu tak selesai. Jadi rasanya kat Meru pun rasanya sama juga pun. Cuma tak dengar lah berita tu kan. Jadi inilah realiti yang berlaku. Baik, itu mukadimah tuan-tuan. Jadi saya nak tunjukkan pada tuan-tuan tentang bab pengiraan dah. Pada pertemuan yang lepas kita dah masuk bab pengiraan, tapi ada lagi banyak bab pengiraan. Cuba kita lihat dah tuan-tuan soal pengiraan. Baik, dalam bab pengiraan faraid ini tuan-tuan, sebab pengiraan ni penting. Tapi tuan-tuan tak payah nak hafal secara detail pun tak apa. Sebab tuan-tuan tak masuk periksaan, exam, tak perlu. Sebab hari ini pun dah ada teknologi tuan-tuan. Tuan-tuan buka e-faraid di bawah Majlis Agama Islam, dia dah ada apa? Dah ada sistem e-faraid. Buka sistem tu, ada dia punya ni, tuan-tuan tekan je warisnya berapa orang, berapa. Lepas tu tekan kira, automatik dia akan keluar. Tapi sekurang-kurangnya kita nak tahulah. Okey, baik. Dalam bab pengiraan faraid ni tuan-tuan, yang paling penting sekali kita kena kenal dia punya waris. Siapa waris yang waris si mati ni? Waris si mati. Ini penting. Kita nak kenal pasti waris. Sebab kita tak nak tuan-tuan apa dia? Berlaku penipuan waris. Apabila berlaku pertikaian, contohlah tuan-tuan, ada satu kes, kalau tuan-tuan contohlah, semua duk menuntut. Aku pun layak. Ini banyaklah menuntut. Aku layak kepada semati. Aku ada hubungan semati. Jadi yang paling mudah nak menyelesaikan isu tentang siapa yang layak untuk menjadi waris tuan-tuan, tuan-tuan mohon ke mahkamah syariah. Mohon sijil faraid. Sebab dia akan menentukan siapa yang layak kepada waris si mati. Dia, kalau kita nak tahu waris si mati yang paling utama, gini tuan-tuan. Kalau kita mati, siapa waris kita? Isteri kita. Tapi isteri kita tu, isteri kita yang masih lagi kita mati tu, dia menjadi isteri. Bukannya bekas isteri kita. Tu kita ingat. Ataupun bekas isteri kita, tapi ketika kita mati, dia masih lagi dalam iddah. Tu dia layak. Yang tu dia layak untuk mendapat harta pusaka. Siapa lagi waris kita tuan-tuan? Kita punya asal. Asal kita siapa? Bapa, ibu. Itu asal kita. Lepas tu kita lihat furuk. Furuk apa? Kita punya cabang. Siapa cabang kita? Anak laki, anak perempuan. Ada ini semua tuan-tuan, yang lain semua tertendang. Ada bapa, ada ibu, ada anak laki, ada anak perempuan, ada isteri. Ataupun isteri mati, ada suami. Maka waris yang lain, yang waris keseluruhan lebih kurang jumlahnya ada 24. Satu pendapat ada kata 25. Yang lain semua terhalang, tertendang. Sebab yang boleh menendang waris yang lain siapa tuan-tuan? Anak lelaki dengan bapa kepada si mati. Itu yang paling power. Dia boleh tolak yang lain. No, jangan masuk dulu. Duduk je beranda, dia kata. Tak ada peluang. Tu dia punya hukum lah. Tapi kalau kita mati, tuan-tuan, kita tak ada anak lelaki. Ataupun bapa kita dah mati dulu. Jadi pada waktu itu, adik-beradik baru muncul. Aku adik pada arwah bapa engkau.
Aku abang lelaki kepada arwah bapa engkau. Aku adik-beradik, aku kakak kepada bapa engkau. Betul? Diwaris. Sebab tak ada siapa? Sebab tak ada anak lelaki dan juga pada waktu itu bapa pun dah mati dulu. Maka adik-beradik automatik akan dapat. Tu dia punya peringkat inilah. Okey. Dan seterusnya lah tuan-tuan, datuk, bapa saudara, datuk saudara dan yang paling ujung sepupu. Kalau sepupu dah mati, anak kepada sepupu kita. Kalau ada lah, kalau tak ada baru akhirnya pergi Baitul Mal. Okey, baik. Jadi yang paling penting waris lah, kita nak tahu siapa waris kita. Baiklah kita ambil contoh tuan-tuan waris kita. Contoh, mati meninggalkan siapa? Meninggalkan isteri. Okey. Kemudian dia meninggalkan siapa? Dia meninggalkan uh, meninggalkan ibu, meninggalkan bapa dan juga meninggalkan anak lelaki seorang lah. Contohlah. Okey, yang paling mudah kita ambil. Kemudian kita kena tengok dia punya fardu dia. Fardunya maksudnya kadar bahagian. Kadar bahagian ni tuan-tuan, dia yang tadi saya sebut dia nombor pecahan. Nombor pecahan sama ada berapa? Nombor pecahan yang disebut dalam Quran dia ada berapa? Dia ada 6. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Ini yang di dalam Quran. Kalau ijtihad sahabat Nabi Zaid bin Haris 1/3 laki. Itu bukan dalam Quran, itu ijtihad sahabat. Yang boleh ibu dia boleh dapat 1/3 baki. Apa maksud 1/3 baki itu? Dia tengok dia punya kedudukan waris lah. Okey, baik. Dan dalam fardu ni kita boleh letak siapa lagi? Apa lagi? Iaitu asobah. Asobah ni apa? Baki. Baki ni kepada siapa? Golongan laki lah. Contohnya kita ni. Kita ni yang laki ni contoh kan, tuan-tuan. Kalau bapak kita mati, ibu kita mati, kita sebagai anak laki ni, kita ada tak kita dapat 1/2 ke, 1/3 ke? Tak. Tak ada disebut. Dia disebut sebagai golongan asobah. Asobah ni penghabis lah. Maksudnya kita lelaki ni duduk dalam golongan yang kedua. Dia golongan pertama ni dia habiskan dulu, bakinya baru pergi kepada kita. Walaupun kadang-kadang akhirnya kita dapat lebih. Tapi kita punya bahagian ni Allah tak sebut. Yang disebut ni 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, majoritinya daripada golongan ni disebut sebagai golongan ashabul furud, tuan-tuan. Daripada 12, 8 perempuan, 4 lelaki. Yang lelaki itu pun sebab suami, datuk. Suami, datuk, bapa. Dan juga suami, datuk, bapa. Dia 3 golongan. Yang dia duduk dalam golongan ashabul furud, bahagiannya Allah sebut. Yang tak sebut, anak lelaki sebut tak? Tak. Anak lelaki dalam golongan yang kedua, iaitu golongan asobah. Dia mendapat baki. Dan satu lagi, kalau dalam fardu ni ada satu lagi yang kita boleh letakkan, iaitu mim, mahjub, golongan yang terdinding. Dia terdinding. Contohnya, adik-beradik si mati. Kalau ikut dalam hukum, dia termasuk dalam waris. Tetapi dia ni boleh didinding daripada mendapat harta peninggalan si mati. Kerana apa? Kerana ada waris yang lebih hampir. Contoh, yang mendinding adik-beradik si mati siapa? Anak lelaki. Sebab saya ingat dulu ada satu kes tuan-tuan, waktu berlaku kematian tu, lepas dah ke bumi seminggu 2, lepas tu adik-beradik kepada si mati tu, dia kata, dia atas rumah kata, pakcik layak dapat harta pusaka. Sebab yang mati tu adalah adik pakcik. Dia kata.
Jadi anak laki itu dia faham, dia pun senyum. Betul, pakcik memang layak. Sebab pakcik tergolong dalam golongan apa? Golongan dalam waris memang disebut. Ha, tapi pakcik didinding, dihalang, dihadang, dihijab. Yang menghijab apa? Saya. Saya ni anak lelaki kepada si mati. Jadi pakcik dah datang, okeylah kita terima. Tapi memang pakcik tak layak dapat. Sebab saya ada. Dia gitu lah. Dia faham tu memang dalam kategori waris. Tapi sebab ada yang mendinding. Baik, contoh. Contoh kat sini tuan-tuan. Contoh kat sini saya tambah datuk lah. Okey, datuk. Okey, baik. Kita tengok. Isteri dapat apa tuan-tuan? Ingat lagi tak? Ke dah banyak makan kuih raya tak ingat dah, habis dah. Isteri dapat apa? Isteri, suami mati meninggalkan isteri. Meninggalkan ibu, meninggalkan bapa, meninggalkan anak laki seorang. Anak laki tunggal seorang, lepas tu datuk seorang. Jadi isteri dapat apa? 1/8. Kenapa isteri dapat 1/8? Sebab dalam Quran pun disebut isteri boleh dapat 1/4. Tapi kenapa dapat 1/8? Sebab ada yang mendinding dalam bentuk mengurangkan. Nukson. Al-hajbu nukson. Penghalang yang menyebabkan bahagiannya dikurangkan. Siapa yang menghalang, yang mengurangkan bahagian isteri? Anak dia, anak si mati. Sebab tu dia dapat 1/8. Kalau dia tak ada anak kat sini tuan-tuan, maka isteri akan dapat 1/4. Banyak ah. 1/4 dengan 1/8 banyak satu mana? 1/4 lah. Contohnya 1/4, bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan beli kek belah 4. Tanah tu dibagi 4. Seorang dapat suku eka, suku eka, suku eka, suku eka. Dapatlah 1/4 tu dapatlah suku eka. Contoh gitulah. Okey. Kalau 1/8, kek tu dibagi belah 8. Kecil lah dapat seorang. Contoh gitu lah. Okey, baik. Ibu kepada si mati. Ibu kepada si mati dapat apa tuan-tuan? Ibu dia boleh dapat dalam 3 keadaan. Pertama dia boleh dapat 1/3. Yang kedua dia boleh dapat 1/3 baki. Yang ketiga dia boleh dapat 1/6. Tapi dalam situasi ini ibu dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Sebab si mati ada anak. Maksudnya ni yang menghalang ibu dapat 1/3 kerana ada cucu lah. Cucu dia lah. Anak si mati. Ibu dapat 1/6. Okey lah juga. Yalah, kalau tuan-tuan tengok kes Allahyarham Jamaluddin Jardis. Kan ibunya yang naik wheelchair tu kan ditolak ke mahkamah syariah, dia tuntut. Kadang-kadang dalam mungkin ni apa kita yang tak faham ni, apalah dah tua-tua macam tu, jalan pun tak boleh, nak tuntut juga. Tuan-tuan, dia layak. Dia dapat 1/6. Kenapa dituntut? Sebab harta ditinggalkan oleh si mati 2 bilion. Bukan 600,000 tuan-tuan. 2 bilion. Kalau 2 bilion, 1/6 daripada 2 bilion, tu yang menolak tu siapa? Adik-beradik si mati lah tu. Dia tolak maknya. Esok dia dapat 1/6 daripada 2 bilion, contoh berapa? Dapatlah 500 juta. Maknya mati. Anak-anaknya dapat tak? Dia tu pada anak. Tapi kita tak boleh kecam tuan-tuan sebab itu hak dia. Itu tak boleh kecam, hak dia. Tapi bijak dia punya isteri. Sebab isteri dapat apa tuan-tuan? Isteri dapat 1/8. Tapi isteri bijak sebab mungkin dia dapat nasihat daripada peguam dia lah. Okey, sebelum faraid berjalan, tuntut harta pencarian. Jadi isteri tuntut harta pencarian dulu.
Kalau tuntut harta pencarian tuan-tuan, kalau minima dia boleh dapat apa? 1/3. Kalau 2 bilion, 1/3 daripada 2 bilion berapa? 600 juta lah, ataupun 700 juta. Kita ambil itulah tuan-tuan. Jadi bakinya tu baru bagi hukum faraid. Dan istrinya pula dalam hukum faraid dia dapat 1/8. Second pusingan yang kedua, dapat lagi. Sebab tu muslimat lah, contohnya untuk muslimat lah. Esok kalau suaminya mati, hartanya banyak, tuntut atas pencarian dulu. Tak ada masalah, memang boleh. Cuma hari ini ramai di antara kita yang tak tuntut. Itu je lah. Itu dia punya hukum tuan-tuan. Cuma kadang-kadang apabila kita tak tahu, kita ikut pasrah gitu je kan. Ikut je lah faraid semuanya, tak. Dia ada dia punya cara dia lah. Okey, kemudian bapa. Bapa dapat apa? Bapa dapat 1/6. Okey, anak laki dapat apa? Dia dapat asobah. Baki, tak tahu. Datuk dapat apa datuk? Datuk terhalang. Mahjub. Mim. Mahjub, terhalang. Siapa yang menghalang datuk? Kerana bapa ada. Tapi kalau bapanya tak ada, datuknya ada, maka datuk dah dapat. Itulah dia punya bentuk lah. Yang paling basic lah kat sini. Okey, kemudian dia punya asal masalah. Asal masalah ni adalah kita kena mencari nombor pembahagi untuk membahagikan dia punya nombor pecahan. Jadi nak cari asal masalah, tuan-tuan tengok dia punya nombor pecahan, nombor pembawa dia 668. Jadi nombor pecahan ni, nombor asal masalah ni tuan-tuan dah diringkaskan. Dia ada 7 nombor pecahan nombor asal masalah, iaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ini yang paling basic lah. Yang paling asasnya ada 7 nombor asal masalah. Apabila kita lihat kepada pembawa dia 668. Agak-agak berapa nombor pecahan dia tuan-tuan? CP6, CP6 dengan CP8. Nombor gandaan sepunya sekecil dalam ilmu matematik lah. Jadi kat sini 24. Aha, 24. Okey, lepas tu kita dapatkan dia punya saham dia. Okey, saham dia. Nak dapatkan saham, nombor 24 dibagi dengan 8. Dapat apa? 24 bagi 8 dapat 3. 24 bagi 6 dapat 4. 24 bagi 6 dapat 4. Mahjub tak dapat. Bakinya ada berapa? 8, 7. Bakinya anak lelaki dapat 13 bahagian. Semuanya 24. Jadi 3/24, 3/24, 4/24, 13/24. Kalau harta yang ditinggalkan ada 1 juta, 1 juta itu dibagi dengan 24. Dan berapa bahagian dia punya nilai, didarabkanlah dengan 3. Barulah akan dapat, dalam istilahnya disebut habuan dia lah. Ini yang paling basic tuan-tuan. Dalam bab pengiraan lah. Yang paling susah saya tak nak bawa lah. Yang paling mudah pun kadang-kadang kita susah faham, yang paling susah lagilah susah nak faham. Jadi kita nampak gambaran asas lah tuan-tuan. Ini dia punya pembahagian, cara pengiraan. Yang mana yang penting kalau kita lihat, dia punya nombor asal masalah, lepas tu dengan nombor dia punya nombor saham sama. Ini ada disebut sebagai adilah. Adalah dia punya istilahnya. Ada satu lagi disebut sebagai istilahnya rod. Tu berbeza pula nanti. Lepas tu dia punya satu lagi yang disebut sebagai aul. Dia berbeza antara satu sama lain. Tapi dia punya asasnya inilah bentuk pengiraan. Jadi berapa banyak harta yang kita tinggalkan pun tuan-tuan, kiralah dalam bentuk ini, insya-Allah semuanya boleh diselesaikan. Baik, ada soalan tuan-tuan? Boleh faham? Ya.
Oh, bini 4. Bini 4 dia tetap dapat 1/8. 1/8. Kalau 2 bini, seorang dapat 1/16, 1/16. Kalau 3, 1/32, 1/32, 1/32. Kalau 4, kira sendiri. Ha, dia bukannya bini 4, seorang 1/8, seorang 1/8, seorang tak ada. Ha, dia 1/8 tu dibahagi dengan 3 orang, 4 orang lah. Kalau 2 orang, 2 orang. Okey. Ya, hanya isteri seorang saja. Lain waris tak ada. Okey, baik. Adik-beradik tak kira adik, contohlah adik-beradik laki, adik perempuan, adalah duanya. Okey. Baik. A meninggalkan seorang isteri, meninggalkan seorang adik kandung lelaki, seorang adik kandung perempuan. Contohlah ya. Okey, isteri dapat apa? Isteri dapat 1/4. Bakinya asobah. Pergi pada mana? Adik-beradik laki, adik-beradik perempuan, dia duduk dalam keadaan asobah. Baki ya. Maksudnya, tuan-tuan, bakinya ada berapa? 1/4. Bakinya 3/4. 3/4 tu akan dapat pada adik-beradik dan dibahagi berdasarkan 2:1. Oh, Alhamdulillah. Dia ada cara, kaedahnya. Maksudnya, dia kena buat surat penolakan. Tapi dalam kes macam tu, 10 mungkin satu je kot. Yang lain, Alhamdulillah, rezeki terpijak. Tapi kalau dia nak buat penolakan, tak ada masalah. Dia tapi nak buat penolakan bukannya dekat rumah. Kena pergi kat pejabat, maksudnya proses bicara berlaku, bawakan surat penolakan, dia tolak bahagian dia nak serahkan pada siapa? Balu, isteri tadi kan. Okey. Ini yang banyak berlaku pun. Tak ada masalah. Okey, boleh. Tapi kalau contoh, tu saya kata kalau contoh dia ada tanah kan, tanah tu, rumah tu dalam bentuk tanah kan, ada tanah. Contohnya dia buat hibah awal-awal. Jadi yang tu dah terkeluarlah daripada faraid. Yang tu senang lah, terus. Contoh lah. Tapi kalau dia tak buat apa-apa, automatik dia pergi kepada faraid. Jadi itulah penyelesaian faraidnya, gitulah caranya. Boleh tuan-tuan eh? Ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada rasanya cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Walaupun rasanya banyak lagi pertanyaan tu, tapi kita tangguhkanlah pada pertemuan akan datang. Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini dapat memberi sedikit kefahaman kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan, memahami dan dapat melaksanakan hukum Allah ini secara yang betul. Kita tutup majlis kita dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.